Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa asbahihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun wa a'udzu nafsi billahil aliyyil azim. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah la yasrifu as-su'a illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma syaa Allah la haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'd. Qala Syekhul Musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fitarin. Bermula dalilnya ialah amanah, iaitu jika mereka itu tiada menyampaikan nescaya khianat. Alif lam kha iqra ila akhirih, dan wajib atas kita. Syukur kita Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia daripada dia semata, pula ihsan daripada dia saja, masih boleh ada kita atas muka bumi dia. Alhamdulillah, dia beri kita nikmat besar. Jadi sebahagian daripada khairat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita ada Islam, ada iman, mengaji Islam, iman, faham perjalanan Islam, iman, berjalan di atas landasan Islam, iman, ihsan, taqwa, tauhid. Dan masa yang sama ada pula cita-cita untuk menegakkan hak ni, amar ma'ruf nahi munkar. Alhamdulillah, syukur diberi pada kita kesihatan, kelapangan masa, keupayaan boleh hadir untuk solat maghrib jemaah, pula berada dalam majlis yang mulia, pula untuk belajar ilmu yang sangat mulia, itulah ilmu tauhid. Alhamdulillah. Kita nak sambung dalil terdekat bicara bab tabligh. Semua Nabi Rasul, tak ada satu pun yang akan menyembunyikan apa saja yang Allah Ta'ala perintahkan, suruh mereka untuk menyampaikan. Itu prinsip. Bahkan kat kita pun di atas suruhan untuk menunaikan amanah ilmu yang Allah Ta'ala dah anugerah pada kita. Siapa yang tak tahu, kalau dia tanya, wajib kita khabarkan apa dia maklumat yang dia nak tahu, yang kita tak tahu, dia tak tahu. Bila dia tanya, wajib kita maklum dengan dia. Itu prinsip nisbah tabligh kita. Umum ulama kita sebut kat kita ni, yang wajib tabligh bila? Yang jadi fardu ain tabligh kat kita. Fardu ain pun fardu ain wajib syar'i. Kita wajib menyampai, kita wajib tabligh, wajib cerita ke orang, ialah apabila kita ditanya dan kita tahu apa jawapan yang perlu diberikan di atas soalan tersebut. Sama ada kita ditanya atau kita diminta beri penjelasan, dan kita sebahagian daripada orang yang ada ilmu untuk memberikan sesuatu penjelasan, atau istilahnya fardu ain atas kita mencerita, menjelaskan apa dia perkara yang orang nak minta hukum, sesuatu penyataan untuk kita jelaskan perkara tersebut. Masa tu jadi fardu ain. Fardu ain atas kita untuk kita mengajar. Tabligh tu ada istilahnya. Nabi Rasul memang atas mereka wajib, dan wajib mereka wajib akli. Maksudnya mustahil mereka ni akan menyembunyi. Tak ada mereka menyembunyi sama sekali. Kat kita wajib tabligh ni wajib syar'i. Kat Rasulullah wajib tabligh adalah wajib akli. Nisbah ilmu mesti faham hadam tu. Disiplin perbezaan antara wajib
syar'i, wajib akli. Wajib akli. Bila wajib syar'i buat berpahala, tinggalkan dia berdosa. Wajib akli macam mana? Wajib tabligh. Apa maksud? Mustahil menyembunyi. Mustahil menyembunyi. Itu dasar kita bicara. Jadi asal nak sebut pun kat Rasulullah memang mustahil menyembunyi. Dekat kita dia ada taklifan syarak untuk menyampai. Sikit kita bicara bab hukum hakam tu. Jadi kalau dalam kampung kita buat misal, tak ada orang lain tahu ilmu tauhid melainkan kita, wajib atas kita untuk kita apabila diminta mengajar, beri penjelasan untuk jelaskan persoalan tauhid dalam masyarakat, wajib berdoain. Orang nak bagi bayar tak bayar lain hal, tapi dari sisi hukum wajib, pasal tak ada orang lain nak kerti melainkan kita, wajib berdoain. Adapun kalau ada orang lain daripada kita yang tahu bab-bab perkara yang wajib, kita sebahagian salah seorang daripada mereka, ramai lagi yang tahu, tak wajib aini atas kita untuk kita sampaikan apa yang orang tak tahu, walaupun dia minta. Pasal ada orang lain boleh cerita, tak tentu wajib atas kita, tambah pula orang tu dah cerita, betul dia nak minta kita pula cerita sekali lagi, tak wajib atas kita untuk menyampaikan apa yang dia minta sampai tu. Itu atas pilihan lah, pasal orang dah sampai dah. Saya faham saya cakap apa ni? Saya cerita hukum hakam sikit masalah kat kita tabligh tu, kat kita menyampai tu. Satu orang minta ngajar kat masjid, ada tak orang ngajar? Ada dah. Betul boleh hak kita kata dah ada orang ngajar, aku tak mau ngajar, aku nak suruh kau mengajar juga. Tak wajib atas kita untuk pergi ngajar. Dia tak wajib. Boleh ke kita nak minta ngajar? Boleh. Sejam RM1,000. Boleh. 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 Wajib tak ngajar? Faham tak saya cakap apa ni? Kena angguk-angguk apa ni? Angguk belalang apa? Wajib tak ngajar? Saya cerita wajib tak wajib tadi. Hayal lagi, tak follow lagi kelas ke? Tak boleh ikut ke? Wajib tak wajib saya cerita ni. Kenapa wajib tak wajib ni saya cerita ni? Tak wajib, kenapa tak wajib? Dah ada orang ajar. Dengarlah soalan faham pun tak boleh jawab. Duk hayal steam siapa? Makan banyak sangat kot. Garang. Tu yang saya dah tak wajib tu, dia minta kita juga, kita kata sejam RM1,000. Boleh? 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 Sejam RM20,000. Boleh? Sejam RM1,000,000 boleh? Kuat? Bukan wajib. Nak pergi minta dia orang. Dah ada orang ajar dah pun. Tapi kalau tak ada seorang pun, macam mana? Wajib kita ngajar. Sekali pun tak ada bayaran. Sekali pun tak ada bayaran. Dan tu ada bahasa ulama lah. Ada ulama kata sah juga minta bayaran, walaupun wajib. Tapi tutup guru kita, ulama-ulama kita bukan kaki minta bayar. Kalau minta bayaran pun tak ada herannya dia. Tak ada dia gedik-gedik nak minta bayaran tu. Macam mana pun asas saya bicara, boleh ke minta kalau tak fardu ain kita mengajar? Boleh, harus. Itu ajar ilmu agama. Kalau ajar ilmu akademik harus minta. Diorang kata ilmu agama kena ikhlas, ilmu akademik tak ikhlas tak apa. Kalau tak ngau, kalau ilmu agama pun kalau disebah wajib tadi tu tak boleh minta. Atas kata yang tak boleh minta ada bahas tu saya sebut sekali lalu tadi kan. Kalau ilmu akademik lagi tak payah bagi apa-apa. Siapa? Bukan ada nilai di sisi agama. Buah pergi bahasa itu. So bukan wajib. Dia tak ajar ilmu mekanik, ilmu memasak. Dia tak ajar ilmu pertukangan. Entahlah, bukan mati. Bukan jadi sesat kalau tak tahu ilmu tukang, bukan tak sesat, tak jadi memasak. Sikitlah, saya panjang sangat, saya sentuh gitu saja. Jadi asal nak sebut di atas hukum, nak sebut Nabi Rasul wajib tabligh, dia wajib akli. Kita wajib kalau ada tempat, cuma kita nak jadi wajib tabligh, wajib syar'i, dia bukan semua kondisi, dia ada
ketika dia wajib. Bila yang kita jadi wajib? Apabila tak ada orang tahu melainkan kita tahu. Tu pun bila kita wajib? Bila ditanya. Bila ditanya. Itu kalau nisbah dia nak tahu. Tapi kalau ada benda mungkar, atas kita wajib cegah benda mungkar. Itu masalah cegah. Kalau ada benda wajib yang tak dilaksanakan, wajib atas kita untuk mengajak orang buat benda wajib. Mari mengaji. Dan semua orang bodoh, mari masjid. Mari buat jemaah. Mari solat fardu. Mari. Mana yang istilahnya tambah benda-benda yang kita kena buat dan ditaklifkan dalam bentuk berjemaah. Ada tuntutan untuk kita, istilahnya dakwah, amar ma'ruf nahi munkar. Yang tu atas dakwah, atas saya sebut tadi apa? Mengajar, menyampai, tabligh. Tak faham saja, saya sebut ringkas itu. Ringkas itu. Nisbah nak hukum syarak kat kita tu. Allahumma salli ala sayyidina. Baik, kalau kat Nabi Rasul memang orang tak kalau dia dah disampaikan wahyu, dia perintah untuk sampai, orang nak tahu ke, orang tak nak tahu ke, orang nak dengar ke tak mau dengar ke, dia pasti sampai. Masa mustahil mereka menyembunyi. Dekat mereka ada hukum tu. Kat kita kalau kata ada wajib pun, dia bukan wajib akli yang kata mustahil kita menyembunyi. Tapi atas nama wajib kita menyampai. Cuma saya bagi huraian lagi, masa bila kita wajib menyampai. Dia faham saya sebut apa kan? Agak-agak tak faham tu, tanya lah. Tanya lah. Tanya tu tanya berdasarkan apa penjelasan saya bagi, ada keliru ke apa ke kan? Okey, sekali lalu macam tu. Jadi kita duduk bicara ni buat tabligh lah. Jadi Nabi Rasul, mereka ni memang menyampaikan sungguh. Cuma nak sambung sikit dengan istilah tabligh tu, kita biasa dengar kecil lagi dah kan, sidik amanah tabligh fatanah. Tabligh mana apa? Nyampai. Apa kata dasar dia? Balagha. Pasal kita nak bicara ni buat dalil. Satu saya nak sebut tu. Ke kita bicara dalil dulu lah, baca dulu. Baca dia dulu. Pasal memang kita nak bicara ni dalil. Memang saya nak syarah ni pun syarah dalil tu lah. Syarah tabligh tu kan. Baik, bermula dalilnya dalil tabligh. Dalil kata Rasul ni menyampai, dalil di mana? Ialah dalil amanah. Satu tak ada ayat Quran, satu pun ibu. Pasal dalil tabligh apa? Rasulun amin. An addu ilayya ibadallah inni lakum rasulun amin. Surah Dukhan. Apa yang Arab amin? Rasulun amin. Sifat naat bagi Rasul. Rasul mana? Rasul yang amanah. Antara ciri amanah tu apa? Tabligh. Allah Ta'ala amanahkan tak untuk sampai. Dia orang sampai tak? Jadi amin tak dia orang? Antara ciri amin tu apa? Tabligh. Satu, dalil tabligh adalah dalil amanah. Sama. Amanah maksudnya dia takkan buat benda-benda yang Allah Ta'ala tegah. Maksudnya mereka mesti maksum, takkan buat dosa. Kita bicara buat amanah tu, amin. Mereka takkan buat dosa dan maksiat. Jadi kalau Allah Ta'ala suruh sampai, mereka sampai tak? Mesti taat. Mesti akan menunaikan segala tanggungjawab yang Allah Ta'ala beri. Dia takkan ada khianat sama sekali. Jadi bila tak ada khianat, Allah Ta'ala suruh sampai, mereka sampai tak? Mesti sampai. Apa dalil dia? Rasulun amin. Kalau apa yang berdawal, an addu ilayya ibadallah inni lakum rasulun amin. Inni lakum rasulun amin. Aku rasul yang sangat amanah. Jadi bila amanah, mereka memang akan sampaikan apa sepatutnya disampaikan. Bahkan keupayaan mereka menyampai, kekuatan mereka menyampai, semangat mereka menyampai untuk tabligh ni, memang tak boleh ada seorang pun di kalangan orang awam ni menandingi kesungguhan dan kejituan mereka untuk menyampai itu, kebolehan dia untuk menyampai. Okey, itu satu hal. Mudah aja disebut dalil, mudah aja. Dalil
tabligh adalah dalil amanah. Lagi pula macam ni, kalau guna kaedah akli yang kita juga dah lepas, kaedah amanah dulu macam mana? Kalau Rasul ni buat dosa, masalah kita buat dalil amanah. Kalau Rasul buat dosa sama ada makruh, kalau Rasul buat benda yang dilarang sama ada haram atau makruh, nescaya kita pun disuruh buat benda yang haram juga, bertukar benda yang haram dan makruh jadi taat. Betul kan? Bertukarnya benda yang haram dan makruh jadi taat adalah mustahil. Tak mungkin sama sekali. Jadi kesimpulan dia apa? Sabit nakid dia. Itu istilah-istilah yang kita lepas bicara. Apa dia? Wajib mereka maksum, takkan ada khianat. Jadi antara kaedah tabligh sama. Mereka ni, kalau andai kata mereka menyembunyi, kita pun disuruh menyembunyi pasal kita disuruh ikut Rasul. Sedangkan menyembunyi ni, ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Innal ladzina yaktubuna ma anzalna minal bayyinatin wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Itu kan? Lajak-lajak mulut dia semua tu. Jumpa. Innal ladzina yaktubuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Ayat Quran ni saya sebut tu lah melengung lah, pasal ramai orang tak sampai ayat Quran. Lancar ayat Quran pun tidak. Itu masalah tu. Nak berdalil ayat Quran tak kerti baca. Baca pula duduk tak mana tak tahu, tak jumpa. Lajak mulut pun tak ada. Satu kadang-kadang kita nak mengaji tahap tinggi, tapi kalau tak tahap rendah. Kasar sikit bahasa. Macam mana pun saya nak sebut apa? Menyembunyikan ilmu dilaknat. Kalau Nabi Rasul menyembunyi, kita pun saya disuruh menyembunyi pasal kita disuruh ikut Rasul. Sedangkan menyembunyi maklumat adalah dilaknat. Jadi kita akan dilaknat, takkan Rasul menyembunyi. Pasal kalau kita pun dilaknat, nescaya Rasul pun akan dilaknat. Jadi kena laknat ni tak layak pada Nabi dan Rasul. Jadi mustahil Rasul kena laknat, mustahil Rasul menyembunyi. Ada kita bicara muqaddam tali apa itu, apabila ternafilah tali, ternafi juga muqaddam. Terkena laknatnya para Nabi dan Rasul disebabkan mereka menyembunyi adalah ternafi. Pasal apa? Tak akan Nabi Rasul kena laknat, maka ternafilah mereka menyembunyi, maka sabitlah mereka menyampai. Tu jangan dia kata dalil tabligh adalah dalil amanah. Kitab pendek kan? Nak ambil faham tu macam saya cakap tu. Sekali lalu lah, memang kena ngaji lama sikit lah untuk ada kematangan, ingatan, kefahaman. Satu ngaji ni satu prinsip yang kena pegang. Apa dia? Kena faham salah satu syarat ilmu, tulul zaman, long time period. Long time, bukan saja long time, take time. Walaupun kita dengar sekali rasa macam faham semua dah. Saya silap faham masa dengar ya, lepas tu tak tahu apa dah. Pasal dia belum ada satu kemantapan, belum ada satu lekat, orang kata apa, sebati lagi, belum jadi sedarah daging lagi dengan kita. Belum, orang kata apa, tu bahasa sedarah daging tu tak ada bahasa dah, sedap lah tu bahasa tu. Belum sedarah daging lagi, apa benda yang nak dipaham tu dengan kita, belum sebati lagi. Kalau dengar pun hanya luaran, dengaran begitu je. Ibarat macam simbah air di atas permukaan lantai yang licin, itu je, lalu gitu je. Saya silap macam menyimbak air di daun keladi kan? Tak lekat sikit pun, jaga sikit. Sikit nak sebut apa benda kita nak belajar, apa benda nak faham, apa dia dalil amanah. Dalil tabligh adalah dalil amanah, asal dia sebut itu. Satu dia tak sebut ayat Quran. Dia tu di atas kaedah tu, ambillah hafal yang kita dah jumpa apa dia. Apa dalil tabligh? Rasulun amin. Apa dalil amanah? Rasulun amin. Apa dalil akli dia? Jikalau Rasul menyembunyi, nescaya kita disuruh menyembunyi. Sedangkan menyembunyi adalah benda yang haram. Bila menyembunyi adalah haram, maka
mustahillah tali. Bila mustahil tali, maka mustahillah muqaddam. Kan kita belajar dah itu istilah tu. Maka sabitlah naqidnya. Apa dia? Sabit Rasul tabligh menyampaikan. Ya. Boleh? Tu. Panjang umur ngaji lain lah. Okey. Itu dalil sekali lalu. Kemudian nak telan sikit lagi. Yang ni yang saya nak sebut tadi ni. Apa dia? Tabligh tu. Saya nak sebut ni pun dalam kaedah linguistik lah, kaedah bahasa, untuk fahamkan tabligh tu. Rasul ni tabligh sidik amanah, tabligh fatanah ni nak hadam betul-betul tabligh tu macam mana yang kita nak kena faham Nabi Rasul tabligh tu. Yang tu nak kena hadam. Okey. Tabligh fi'il madhi dia macam mana? Balagha. Tak biasa dengar lah kan. Macam mana boleh jumpa perkataan tabligh? Sirah apa tu? Masdar. Tukar wazan macam mana? Ballagha. Ballagha yuballighu tablighan. Rattala yurattilu tartilan. Fassara yufassiru tafsiran. Tak dengar lah. Dengar. Ada pelajaran dia. Panjang umur jumpalah dalam pelajaran saraf. Tapi nak cerita apa? Cerita asal usul kalimah sikit. Jadi tabligh ada perkataan balagha. Balagha yablughu. Masdar dia balagha. Tu. Nak sebut kan tu. Dan kita biasa dengar pun perkataan balagha ni. Biasa dengar tak? Baligh. Biasa dengar. Apa nak baligh? Baligh makna apa? Sampai umur. Itu istilah. Sampai umur. Kalau Nabi tabligh, maksudnya mesti ada sifat baligh pada Rasul. Bukan baligh di sudut sampai umur. Sampai apa? Sampai seteruan. Dia telah sampaikan apa sepatutnya dia sampai. Nah, Rasul bukan saja baligh. Bila dia baligh dengan makna menyampai, dia baligh dengan ada balaghah. Saya nak buka situ. Boleh bang? Saya buat apa? Boleh? Tangkap. Saya mesti sebut kan ada ilmu kena belajar, ilmu nahwu, ilmu saraf, ilmu apa lagi saya sebut? Balaghah. Tu. Ilmu balaghah ni apa? Ilmu untuk kaedah menyampai. Ilmu kaedah menyampai ni besar ni ilmu ni. Nak cakap dengan budak-budak dengan cakap orang tua sama tak? Cakap dengan budak lelaki cakap dengan perempuan agak-agak sama tak? Orang perempuan lain. Kenapa? Budak perempuan, orang perempuan lah senang. Budak pula. Orang perempuan kenapa? Orang perempuan dia kadang-kadang tak payah jekah tak apa. Sindir je teriak lah. Orang jantan jekah pun tak sama. Tak sama. Orang cerdik, orang bodoh sama tak cara menyampai? Orang cerdik, kita tak payah cakap tak apa. Kita jeli mata tu kadang-kadang. Kadang-kadang. Tak pun kita tak payah suruh, tak payah keluar ayat suruh. Keluar ayat penyata je. Masjid kita ni berabuk ni. Saya bukan kata cuci lantai, mop. Saya tak payah. Tak payah. Orang cerdik kalau macam mana? Berabuk. Cukup. Cari gelang kabut dia. Apa mop bersih, sedut. Kalau bengong kalau macam mana? Weh, main Izzat. Ambil sapu. Saya nak cerita apa ni? Balaghahnya Nabi Rasul. Dia menyampai itu bukan menyampai saja, menyampai bla. Macam istilah Melayunya bahasa apa? Melepaskan batuk di tangga, pakai je lah sebutan mereka selalunya tu kan. Maksudnya dia bukan kita janji kita dah sampai. Dia orang nak dengar tak dengar punya pasal. Oh, Nabi dan Rasul bukan macam tu. Dia menyampai macam mana? Dia menggunakan semua skill dia untuk menyampaikan, dan dia pastikan apa yang nak disampaikan, apa yang dilontar tu dihadam oleh siapa yang dia sedang tujukan percakapan. Orang kafir cara orang kafir, orang balik cara orang balik, orang beriman cara orang beriman, orang yang
Orang beriman, orang beriman. Orang munafik, orang munafik. Orang engkar, orang engkar. Dia punya uslub tu. Yang tu yang kalau kita tambah, saya sebut tadi ada ilmu yang nama ilmu balaghah tu, kalau kita mengaji, bahawa kita akan faham bahawasanya Rasul ni memang bukan sebarang orang lah untuk menyampaikan, pasal dia mempunyai satu kebijaksanaan untuk menyampaikan apa yang dia nak sampaikan dari sudut ketuhanan, kerasulan, benda ghaib, hukum hakam, dengan segala kemahiran untuk menyampai yang dia akan pastikan apa yang nak disalurkan tu, kumpulan sasaran tu tepat kena mengenai tempat dan kumpulan sasaran. Boleh faham saya cakap apa macam tu? Kadang saya ni, saya ngajar ni, nampak saya ngajar ni macam-macam lapis. Kadang saya ngajar, orang online boleh faham, orang depan tak faham. Pasal apa? Yang online tu semua orang besar-besar, yang depan ni semua kecil-kecil, contohlah. Jadi saya tak betulkan apa yang tahap yang saya nak sebut, perkataan yang saya guna dengan orang di depan saya, yang menyebabkan orang di depan ni tak boleh nak hadam apa yang saya cakap. Cakap dengan orang universiti lain, cakap orang kampung lain kan. Memang lain. Rasul lah macam mana? Dia boleh matching kan semua tu. Istilah dalam ilmu balaghah dia panggil, dia boleh mutabaqahkan antara hal dengan muqtada hal. Yang cerdik, cara cerdik, bodoh, cara bodoh. Orang lelaki, orang yang sensitivity dengan ada orang sensitivity, orang yang keras kepala dengan orang keras kepala, orang beriman dengan cara orang beriman, orang yang degil dengan cara orang degil, orang kafir dengan cara orang kafir. Satu tengok uslub Quran ni, macam-macam uslub. Dia bukan satu formatnya. Kadang-kadang nak cerita sesuatu, tapi bukan datang dengan cerita, tapi datang dengan soalan. Kiamat tahu tak? Kiamat apa? Kiamat. Tahu tak kiamat apa? Siapa abang hang kiamat tu apa? Itulah Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. Nak cerita kiamat tapi datang dengan bentuk soalan. Nak suruh berhenti tapi bukan kata berhentilah. Tak nak berhenti ke? Nak suruh berhenti tapi bukan dengan perkataan suruh berhenti, tapi datang dengan soalan. Main sini untuk main tak payah cakap macam ni, main sini belajar lah, tak payah. Ada main sini, main lah banyak-banyak, duduk berpelesiran, lepak-lepak tepi parit, tidur banyak-banyak, lagi sembang banyak-banyak, tu usah ngapai, sembahyang jemaah pun masbuk. Main sini buatlah macam tu ya. Boleh faham saya cakap apa? Boleh faham? Ada orang tak faham, tapi Nabi Rasul macam mana? Dia boleh sempurnakan semua gaya, semua gaya, dia bukan gaya tau, dia segala usulub penyampaian, dia tahu dengan orang ni dia nak guna style mana. Saya pun tak ada keupayaan tu. Kadang-kadang umum cerita macam tu kan, tapi Nabi Rasul macam mana? Dia punya tabligh ni bukan sebarang tabligh. Orang dengar ni, walaupun lapisan masyarakat macam-macam ni, dalam satu ucapan dia yang sama, orang pandai pun akan dapat, orang bodoh pun akan dapat, orang beriman pun dapat, orang beriman pun kena, orang kafir pun kena, munafik pun kena. Semua orang akan terasa dengan satu ucapan dia. Andai saya tak boleh. Saya kena orang cerdik yang boleh faham, yang bodoh tak faham. Contohlah kan, kalau terbalik pula, budak-budak faham, orang tua tak faham. Apa ustaz ni ngajar ajar budak-budak, duk berlakon. Ingat kami budak-budak ke? Macam kebudak-budakan mengajar. Kami ni dah tua, janganlah ajar style macam tu. Ustaz ajarlah style orang dewasa sikit. Nampak? Tak boleh faham saya cakap apa kan? Memang kadang-kadang saya ajar tu kebudak-budakan sikit kan? Betul? Tak ada? Ya kan? Kalau kebudak-budakan dah saya buat cara orang tua pula, budak-budak ni kata ustaz ni ajar cakap universiti semua cakap putih. Kami ni cakap Melayu kapung, lenggung lah tu, bangga batu, keras macam batu, tak cakap orang putih mana nak faham. Cakaplah Melayu. Mana cakap Urdu pula, nak tunjuk skill dia pula. Kita tak pandai, kita tak boleh. Kita ada je kurang. Nabi Rasul macam mana? Super skill lah.
Saja saya nak cerita tu. Tabligh Nabi Rasul ni bukan sebarang tabligh. Satu sepatutnya istilah tabligh macam jamaah tabligh tu, contohlah kan, kita cerita sikit macam mana. Sepatutnya apa? Orang yang buat kerja macam tu mesti orang yang profesional tu. Pasal apa? Bukan nak buat kerja sebarang, nak buat kerja tabligh. Kerja siapa? Kerja Nabi dan Rasul. Kerja para ulama. Walaupun jumpa kanak-kanak, walaupun jumpa orang kaya, dia tahu semua skill macam mana nak sampai. Jaga akhlak peribadi, semua jaga. Takkan ada pada dia ciri-ciri yang istilahnya akan merosakkan nama Islam tu. Takkan ada. Bukan saja atas nama kumpulan tabligh, siapa saja duduk tempat tu lah. Kita yang ni lah yang kita akui, kat kita tak ada kesempurnaan dalam bab ni. Banyaklah kekurangan. Kadang ni ilmu kita kurang, style kita pun tak cukup, kepelbagaian bahasa yang kita ucapkan, apa dia, cara pakaian pun kan, macam-macam hal lah. Okey, macam mana pun sekali lalu saya nak sebut tu, tahu mana tak nak bagi hurai perkataan Rasul ni, dia tabligh. Bila tabligh maksudnya dia menyampai tu dengan ada segala dengan mematuhi segala SOP balaghah dalam penyampaian, semua dengan bahasa yang cantik, indah, halus, dalam masa yang sama tajam, kadang-kadang menggunakan simpulan bahasa, bidalan bahasa, gunakan perumpamaan. Dia punya bahasa yang dia guna tu, bahasa dia ada kadang-kadang pendek, ringkas, kadang-kadang huraian yang sangat terperinci yang tak mungkin ada seorang pun akan tak faham apa penjelasan dia. Pasal apa tu? Pasal dia ahli balaghah. Pasal dia tabligh. Bila tabligh dia mesti ada kemahiran balaghah yang sangat tinggi. Sikit huraian situ. Pasal ada orang faham tabligh ni sampai sudah kita dah buat tanggungjawab. Tak betul. Tak betul. Kaedah tabligh ni maksudnya cari jalan sebaik-baik jalan, cari akal sebaik-baiknya supaya apa yang kita sampai itu boleh dihadam oleh dengan siapa yang sedang kita ungkap dan cakap. Satu kalau contoh mengajar lah, memula baca kitab tak ada, kita bagi nota apa tak faham, bagi latihan. Bagi latihan tak boleh, suruh muzakarah. Susun satu langkah. Yang penting objektif dia apa? Mesti faham, mesti boleh buat, mesti reti, capai matlamat apa yang kita nak bagi dia faham tu. Bagi dia faham tu. Pula tu teori. Lepas tu macam mana nak praktikal pula, nak buat macam mana? Nabi Rasul memang pakar dalam hal. Sikit saya buat misal lagi. Okey, asal saya cerita balaghah tu lah. Tentu soalan pasal kita yang nak cerita dalil, cerita dah dalil tabligh adalah dalil amanah Rasulun Amin. Kaifiat cara dalil ayat Qurannya, akalnya saya dah tunjuk sekali lalu. Cuma dia kebat sikit, kemahiran aras tinggi lah. Kalau kita tak kecap tu tak boleh nak tangkap apa pun. Macam mana contoh-contoh saya dah buat misal untuk berdalil tu. Tentu dulu soalan ada. Baik. Soalan tanya mengenai wajibnya kita mengajar dalam kampung tu kalau tak ada orang yang boleh mengajar kan, kalau dia minta. Dobek kampung ni bukan dua marhalah, Ustaz. Dia bukan dobit musafir. Dobit dia dolik satu matlak. Seingat saya dobit untuk mesti ada dalam satu kawasan, satu daerah tu mesti ada satu orang yang berilmu untuk jadi tempat rujukan. Kewajipan masyarakat sepatutnya ada macam tu. Yang kalau atas kata wajib menyampai ni mesti orang ni kalau duduk dalam area ni dia kena sampai. Istilahnya dia panggil satu matlak. Dia bukan dua marhalah. Macam mana pun mudah-mudah ambil faham bahasa, ambil lah dua marhalah tu. Ayah sangat lagi tak faham pula kan. Ambil je lah. Maksudnya dalam
jarak dua mahalah, jangan tak ada satu orang pun yang berilmu. Ni saya ambil mudah bahasa je lah kan. Saya sebut satu matlak lagi, saya nak urai matlak tu pula. Ambil lah bahasa mudah tu. Dalam jarak lebih kurang 100 km boh pergi tu, 100 km, jarak musafir dua marhalah tu, jangan tak ada seorang pun yang reti dalam bab agama, yang kalau ada satu masalah yang tak boleh kita rujuk pada dia, mesti ada. Mesti ada. Kalau dulu memang macam tu. Saya buat misal macam ni ya. Kan kita daripada katalah, kita daripada Pegelang Hulu ni contoh. Kan kita setiap daerah kita masuk ada sekolah rendah, ada sekolah rendah, ada sekolah rendah, ada sekolah rendah kan. Ada sekolah rendah, ada sekolah rendah. Apa maksudnya? Ada orang boleh ngajar. Besar sikit nanti ada sekolah menengah, ada sekolah menengah, untuk ada MRSM kan. MRSM, saya daripada Pegelang Hulu, ada MRSM Pegelang Hulu, ada MRSM Greek, ada MRSM Lenggong. 3 MRSM tempoh. Kan. Tapi pondok jumpa Pegelang Hulu dengan Lenggong kan. Itu pun berapa putar kan. MRSM jumpa 3. Sekolah kebangsaan, sebut tak? Saya tak hafal semua nama sekolah. Sekolah rendah tak? 80 lebih. Cikgu tahu lah. 80 lebih sekolah. Pondok. Pondok Durian tak sembang lah. Pondok boleh tak cerita lah. Yang untuk orang ajar agama tu apa? Sepatutnya macam mana? Hak sekolah rendah tu sekolah agama. Jadi atas kata jarak tu, kalau saya nak perbandingan, sepatutnya setiap yang sekolah rendah tu, semua tu adalah sekolah agama. Kalau zaman, kalau ke zaman, kalau sekarang pun kalau kita pergi belah petani ialah belah Siam lah. Saya ada pengalaman ke sana kan. Sampai sekarang ni pun ada lagi rasanya, tapi tak macam dulu lah. Dulu tu boleh kata satu kampung satu pondok, satu kampung satu pondok. Kadang satu kampung dua pondok, dua tiga pondok. Satu kampung satu pondok, satu kampung satu pondok, satu kampung satu pondok. Masuk je kampung ni ada pondok. Cuma masyarakat pun atas kapasiti populasi dia lah, yang ramai-ramai lah, yang sikit-sikit lah kan. Tapi setiap kampung ada pondok, setiap kampung ada pondok. Setiap kampung ada imam dia, ada tok guru dia, ada ustaz dia. Dia akan bawa orang kampung tu untuk ajar ilmu pengetahuan agama, yang orang kampung tu ada tonggak dia untuk mengajar agama. Satu kampung satu kampung satu pondok, satu kampung satu pondok. Dia macam satu daerah satu sekolah rendah, satu sekolah rendah. Ada daerah yang satu daerah dua sekolah rendah, ada 3 sekolah rendah. Sepatutnya pondok tu macam tu. Pondok tu macam tu. Jadi sepatutnya atas nama untuk ilmu agama tu macam tu. Jadi atas umum kata Korea tu satu hal, saya nak sebut fenomena sikit. Cuma atas hukum yang sabit, seingat saya disebut satu matlak. Kalau nak sebut dengan mudah, betul lah tu, boh je bahasa tu untuk mudah faham. Dalam jarak 2 mahalah mesti setidaknya ada satu orang yang boleh didirikan tempat rujuk. Kalau luar daripada kawasan minta, kalau ikut kaedah bukan kita kena pergi, dia kena datang. Dia kena datang. Dari segi kaedah dia kena datang. Melainkan kat kita ada tenaga yang lebih untuk kita hantar orang yang reti. Di atas dia tak reti, kita hantar siapa yang reti ke sini untuk ke sana menyelesaikan fardu kifayah mereka yang tak selesai. Bahkan dari segi kaedah macam ni, kalau katalah kita duduk Lenggong ni, sini banyak ada orang mengaji, contoh. Kalau Hulu tak ada orang, contoh Lembuh Gerik lah, Pegelang Hulu ada Gerik, contoh kan. Gerik tak ada orang, macam mana? Satu, kalau diminta bantuan kita pergi, lepas tu bawa mai siapa dia 2-3 orang daripada orang sana, buat apa? Mai sini, mondok sini, mengaji sini, balik engkau orang lah mengajar. Maksudnya engkau orang tu orang sana, balik engkau orang jadi tok guru, balik pergi mengajar sana. Sepatutnya macam tu disiplin agama kita. Boleh? Faham? Satu, semua orang wakil ni mana? Johor. Balik Johor esok yang tak boleh mengajar. Kuala yang buat pengap. Sorry je saya punya bahasa-bahasa tu kan. Kelantan. Mana lagi? Ipoh. Ni Geluk. Kamu Gajah, Batu Gajah. Dengan Alfil sudah.
Temelung. Temelung ada? Wakil Temelung. Okey. Sikitlah kita lawak gitu kan. Kami ngaji kat, saya mengaji ke Lahulu, Tok Guru sebut gitulah. Semua kelik ni kata dia. Semua ni jadi ustaz ni. Moha balik esok jadi Tok Guru. Tak ada orang lebih lah. Pasal Moha ada ngaji pondok, orang lain tak ngaji kata. Orang kampung pula taruh harapan besar kat kita. Moha lah esok jadi Tok Imam, Tok Bilal. Siapa dia lagi? Takkan nak suruh mak pek tau. Dengar berdirinya bahasa tu, simple ya bahasa. Takkan nak suruh budak-budak sekolah kebangsaan tu jadi Tok Imam. Mu jadi pondok, takkan mu suruh orang sekolah kebangsaan tu jadi Tok Imam, jadi Tok Bilal. Jadi ustaz. Mu jadi apa? Takkan mu nak menambah report. Mu lah ustaz. Mu Tok Guru. Takkan orang sekolah kebangsaan jadi Tok Guru. Dia ngaji pun dia. Boleh? Faham semua? Betul saya cakap? Saya jawab soalan tu. Bunyi kasar sikit kan bunyi kasar sikit. Lain? Masih buat tablik tu asal sebut. Dia minat tak minat wajib sampai atas kita lah tu. Macam tu yang kena bagi peringatan tu supaya orang sedar. Allah. Yang tu yang lani cabaran ni tu lah. Memang cabar. Okey, lain? Best ayat tu. Fenomena, soalan tanya mengenai lani ada fenomena, ada orang tapi tak adalah niat nak kata apa-apa kan dengan ayat tu betul tu, memang betul. Ada satu fenomena, dia nak keluar jemaah tabligh untuk tabligh orang ikut agama, tapi dia tak ngaji agama. Tapi dia ajak orang untuk buat agama. Tapi dia pun tak ngaji agama. Dia boleh tabligh 40 hari, contohlah kan. Tapi nak pergi mengaji 40 hari tak boleh pergi. Sedangkan bila tabligh ni macam mana? Dia bukan sekadar jadi tukang cakap, jom pergi masjid surau ada majlis fikir iman dan amal. Bukan macam tu je tau. Kalau tabligh takat tu aje, leceh Saya tak ada niat kata siapa-siapa tapi nak kata bukan tahap itu tabligh. Kan? Tabligh ni macam mana? Apa persoalan orang, tanya kau jawab. Itu sebab orang macam tu sepatutnya yang tabligh. Kalau katalah pergi satu kampung tu, tengok semua tak reti. Puan tabligh ni datang, macam mana? Kami nak buat tabligh sudut sini. Buka madrasah, kami nak ngaji. Kami nak Islam. Munduk situ, kahwin dengan situ. Susah balik lah. Sahabat macam tu. Sahabat tabligh macam tu. Satu sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Sahabat yang kubur dia ada dekat pergi Cina ni. Sa'ad bin Abi Waqqas. Nama tak tahu ada orang ni. Siapa? Tak tahu. Sa'ad bin Abi Waqqas lah. Kubur di mana? Cina. Maksudnya apa? Dakwah macam mana? Duduk sampai kampung tu, orang tak reti macam mana? Dia duduk situ meninggal tu. Orang Islam jadi orang kampung tu jadi reti agama dengan sebab dia. Orang nak buat tabligh dia kena macam tu. Cerah diri. Kalau 40 hari lah kan. Tapi nak kata bukan di atas semata-mata ikut tabligh. Lepas tu dia sendiri pun tak mengaji. Mana boleh? Kalau dalam duk keluar tu, dalam tu dia mengaji, ada pengisian, satu hal. Macam mana pun disiplin yang disusun oleh ulama, alhamdulillah. Ada yang baik situ. Memang alhamdulillah ada organisasi yang menguruskan dalam bab tu. Bila keluar, tu yang mesti ada, ustaz ada, imam ada, yang mangkuk ayun pun memang ada yang baru-baru kan. Sorry saya punya bahasa kan. Yang baru nak sedar, yang bertatu, yang tak semayang, yang mak pik, mak ganja, yang baru nak sedar, artis yang baru ni baru nak hijrah apa. Tak apa, tapi duduk bawah pimpinan. Ada orang yang memimpin tu. Satu kumpulan tu dia mesti ada ustaz, siapa yang pandai tu. Jadi dari segi organisasi dia betul lah macam tu. Cuma kadang-kadang ada yang tak cukup SOP juga. Yang ni nak bentuk jemaah tak cukup, yang ni tak cukup, yang ni tak cukup. Tukang masak ada, yang ni ada, tukang ada. Kenderaan ada, orang korban duit ada. Yang tengok, ustaz tak ada. Ustaz tak ada. Bila ustaz tak ada kacau. Jadi sepatutnya macam mana? Mesti orang yang boleh mensempurnakan tugasan-tugasan tersebut. Kalau buat misal lah, kalau kata nak buat satu pusat pemberian vaksin, bagi contoh itulah kan. Apa? Saya nak sebut pusat pemberian vaksin. Apa?
Takkan hantar bodoh-bodohnya MA, bodoh-bodoh je pergi injek. Mesti ada doktor pakar, mesti ada seorang yang pantau situ. Sagi injek-injek. MA je. Dia pun gelepar. Boleh faham saya sebut apa? Sama lah. Kalau doktor punya satu-satu pasukan tu, dia mesti ada satu pakar. Dalam satu pasukan ni orang ahli agama ni, dia mesti ada pakar punya seorang. Mesti ada. Mesti ada. Kalau tak mengelepar lagi. Yang teruk sekali lalu kan. Jadi cuma kita ni, kita hanya nampak perlu ada kepakaran tu dalam sudut akademik. Tapi dalam bab agama, boleh semua orang, tak apa. Mana mahu sikitlah dengan bahasa gitu. Jadi atas kata fenomena tu, memang zaman lah ni banyak fenomena tu lah. Fenomena nak tabligh, nak dakwah, tapi dia pun tak tahu nak dakwah apa. Dia nak sampai ke Islam, dia pun tak tahu Islam apa yang dia nak sampai. Dia pun tak faham la ilaha illallah lagi. Tapi dia nak ajak orang mengucap la ilaha illallah. Mengucap dia boleh ajar la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tiada Tuhan melainkan Allah, Muhammad adalah utusan Allah. Tapi apa maksud, apa tuntutan, apa teori, apa praktikal dia untuk berjalan, tak tahu. Dia nak ajak orang masuk Islam, dia pun tak tahu macam mana nak bawa Islam. Apatah lagi nak praktikal harian ni, berjalan di atas jalan Islam. Berjalan atas jalan Islam ni. Bukan semua orang reti tu. Ada orang ilmu ada, tapi dia tak reti nak berjalan dengan jalan Islam. Rasa jawapan tu saya dah bagi dah. Memang ada banyak fenomena tu, cuma saya nak sambung sikit tentang tu lah. Tak semua orang yang reti Islam dia boleh jalan atas jalan Islam. Perjalanan Islam ni dia mesti atas istilah teori dan praktikal. Tengok saya nak bagi misal. Tengok fenomena tu, cuba kita nilai sikit. Saya mengaji kalau arwah bakti, saya nak sebut macam ni, saya ingat dia kata dah, kita renuh je nak. Dengar. Saya kata terenuh je nak sikit. Sebut macam ni. Kalau belajar memandu, di kelas ni, saya ajar. Kalau nampak orang aksiden, orang nampak aksiden, nampak ada kereta betul-betul meluru ke atas kita, nampak apa? Ngelak. Ke mana? Ke kanan atau? Ke kanan. Kanan hamba lah. Ke kanan atau? Ke kiri. Ataupun brake. Kan? Macam tu kan? Itu teori. Bila nampak bukit, juram, curam. Lepas tu ada selekor bahaya. Apa kita nak buat? Dia tak masuk kereta kot. Perlahankan kenderaan lagi. Bagi gear rendah. Bagi gear rendah lagi. Betul tengok hujan lebat turun. Macam mana? Buka lampu. Lagi. Perlahankan kenderaan. Tambah pula jalan licin. Lagi. Aircon tak ada pula. Macam mana? Bagi tepi jalan lah. Tepi jalan lah, tak salah berjalan. Tambah kelabu semua. Kan? Hujan terlalu lebat. Contoh, bila banjir pula, macam mana? Ada binatang. Macam mana nak buat? Itu teori lah. Baru belajar teori. Nak tengok cekap tak cekap, bila berjalan tengok macam mana dia bawa. Lampu syarat merah buat apa? Itu dia langgar macam. Contoh kan. Macam. Faham saya nak sebut apa? Kita dah belajar teori, bukan dengan dah belajar, dah faham, aku dah selesai. Bukan. Kita belajar tauhid ni Nabi Rasul macam ni, aku dah selesai, aku dah faham lah Nabi Rasul, tabligh dan tabligh. Kalau nisbah tabligh, engkau boleh tabligh tak? Kalau bagi suruh kau mengajar, kau boleh mengajar. Contohlah. Kalau kata Allah ni satu, Allah yang jadikan kita, zat kita, sifat kita, perbuatan kita, milik kita, dah belajar teori lah. Lepas tu hari-hari ni berasa tak Allah yang bagi jadi kita, Allah anugerah sifat kita, dia bagi hidup kita, dia bagi kedekat kita, la haula wala quwwata illa billah. Apa yang ada kat aku ni, aku sebagai pemegang amanah 24 jam macam tu, duk berjalan ni, la ilaha illallah, macam tu ke hanya teori tu, lepas tu tak ada apa-apa, kosong. Rupanya berjalan tak pakai satu pun apa yang kita belajar, macam tak terpelajar langsung, macam tak pernah belajar langsung bab akidah. Juga. Sana sikit. Itu yang saya sebut apa? Enuh sejenak. Macam tu. Saya buat bandingan tu
undang-undang jalan raya lah, misal. Buat misal satu lagi, contoh. Untuk misal situ ya, masuk politeknik ataupun politeknik ke, sebelum politeknik apa tu? Vocational. Belajar ilmu automobil, bohfilah gitu kan. Oh, repair kereta macam ni. Habis dapat sijil. Dapat sijil apalah, dapat kelulusan lah bahasa mudah. Betul boleh buka bengkel tak? Ha? Mangkong. Dia yang betul-betul macam mana? Dia dah ada tu, dan dia tahu dengar kereta macam ni, skru macam ni, dia tengok pun dah tahu lah, ni skru 12, ni skru 10, ni. Dia tahulah. Yang tu baru terlatih teori dan praktikal. Kat kita ni kita takut tu lah. Apa dia? Teori tak ada, praktikal pun tak ada. Ada teori tak ada praktikal. Kadang ada praktikal, macam mana pun bila ada praktikal, teori tak ada. Sekurang-kurangnya praktikal lah betul. Sikit lah, saya sebut lagi panjang sangat ke sana. Untuk buat misal lah, kita penuh je nak. Jadi kalau di sepas kita belajar bab Rasul ni, khas tak kita bicara bab tabligh ni, boleh tabligh ke kita? Kalau kita dah mengajar pun macam tu ke tabligh? Macam tu ke tabligh? Macam tu sikit buat tu. Jadi asal sebut, kalau ada fenomena, saya dulu pun memang ada, nak sebut macam mana, macam soalan tanya tadi lah tentang fenomena ada orang nak berdakwah tapi tak main mengaji kan. Pasal kami dulu kat pondok, memang untuk guru dia ada peraturan. Bahkan saya pun pernah ikut jemaah-jemaah dakwah-dakwah ni, dia pun memang ada peraturan dalam jemaah dakwah macam ni. Pergi pondok memang tempat mengaji, tak payahlah tashkil keluar untuk pergi buat dakwah, pasal dia dalam proses mengaji. Siapa nak mengaji kalau semua orang pergi dakwah? Boleh faham kan? Orang mengaji panggil dakwah, lingkup lah mengaji dia. Pasal sat mengaji, sat tak mengaji. Tambah budak hafal Quran, ajak pergi buat dakwah. Bila dia nak ngapai? Boleh faham saya sebut apa kan? Satu zaman saya dulu, kalau ada orang ajak tazkir keluar jemaah, keluar dakwah lah kan. Nak keluar dakwah macam mana? Baik main keluar mengaji. Kalau dia kata jom keluar dakwah 3 hari, kata main mengaji 3 hari. Main duduk agami 3 hari, makan peri semua. Saya tanggung semua. Boleh tak? Tak nak pula. Daripada pagi petang sampai malam aktiviti mengaji, tak boleh hadam, tak boleh hadam, boleh ingat, tak boleh ingat, boleh hafal, tak boleh hafal. Takat pergi jumpa orang ajak main masjid boleh, tapi duduk sini jadi ahli mengaji. Dah siap tu baru pergi tabligh. Kau seorang-seorang pun kau boleh pergi. Contohlah kan, kalau sebab saya dulu saya berfikir macam tu kan. Pasal ada orang dia boleh keluar sampai 3 bulan, 4 bulan jauh pergi Amerika buat semata-mata buat kerja dakwah. Contohlah kan, tapi ilmu dia tak ada. Dia nak cakap orang putih tak pandai, cakap Melayu tak pandai, cakap Perancis tak boleh, cakap Arab tak boleh. Jadi buat apa? Dia tukar masak je. Contohlah kan, macam mana pun tak ada tukar masak pun kacau juga. Tapi takkan tukar masak aje sampai 10 tahun dah tukar masak aje. Sorry saya sebut tu tak ada niat apa-apa, tapi nak kata macam mana nak upgrade diri di atas selesaikan konsep mengaji. Dan jangan semata-mata fenomena ajak orang tapi kita lupa diri kita pun tak ke mana. Macam itulah ayat macam tu sikit untuk muhasabah itu. Kita renung sejenak, renung macam mana. Dah selesai lah. Maksudnya kalau buat kerja dakwah tu baru sempurna gitu. Panjang kan nak urai tu bagi sebut nanti sensitif sangat. Tadi pun saya rasa saya sebut tu benda sensitif lah tu. Sebut tu lagi sensitif lah. Kalau hanya semata-mata faham dengan kata keluar dakwah tu, nanti memang pastinya mati boleh mengucap kalimah syahadah. Baik. Macam-macam hal tu nak urai tu. Jadi tidak juga.
Sebab ada benda yang memang dia kena ngaji dan belajar. Bahkan kalau tengok dari segi prinsip-prinsip, atau kita sebut prinsip dakwah lah, atau kumpulan dakwah ni kan, dia mula mesti yakin di atas la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mesti tu dulu. Sejauh mana ilmu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang kita faham. Situ lah. Memang mula-mula mesti yakin atas la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah lah. Macam mana yakin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tu macam mana? Kadang tak ada pun satu silibus khas dalam masa dakwah tu. Cuba cerita sikit macam mana engkau punya silibus yang sepatutnya kena faham, yakin di atas la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lepas tu sembahyang zatul khusyuk wal khudu'. Lepas tu kena tiga apa? Zikir, ilmu, ilmu dan zikir. Berapa ilmu yang ada? Ilmu tajwid, ilmu zikir. Kau nak zikir, dapat tak mazkur yang kau zikir? Lepas tu ikhlas, ikram muslimin. Lepas tu khuruj fi sabilillah, dakwah. Ada 6 prinsip tu lah kan. Saja sekali lalu sebut itulah kan. Memang bila boleh 6 tu, tapi mana yang dah penuh? Mula-mula nak penuh apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Memang antara sebab keluar pun nak bagi hasil lah tu kan. Macam mana cara nak berjalan tu? Memang panggil tu panggil berjalan lah tu. Memang dalam pada tu ada benda-benda yang dia praktil. Nak semayang, nak wuduk, jaga wuduk, banyak duduk dalam masjid, jangan keluar masjid, kan. Tinggalkan benda larang. Memang ada disiplin yang memang disiplin sufi punya sebenarnya. Ada disiplin tu memang disiplin ahli tauhid punya. Memang ada disiplin tu, disiplin memang akhlak Rasulullah. Berjalan sebelah kiri kanan, jalan macam mana, tunduk pandangan, pergi rumah orang, jaga adab akhlak. Maksudnya bukan saja atas nama keluar tu, atau belajar teori, tapi praktikal tabligh. Praktikal tabligh. Tu yang dalam tu dia mesti ada orang yang full experience, pula tu orang yang memang reti sungguh lah dalam perjalanan tu. Best. Saya nak sebut panjang lagi, panjang sangat kan. Satu tu saya sebut lagi panjang-panjang sangat. Macam tu saya sebut cukup lah. Kita kalau tak pernah keluar pun, kita sangka macam keluar tu, keluar gitu duduk ke masjid lepak gitu aja, kita sangka macam tu. Ada disiplin dia, ada taklim dia, ada halaqah Quran dia. Lepas tu cerita pula 6 prinsip tu, satu dia apa rukun dia, apa dalil dia, apa hujah dia. Macam tu. Ada disiplin dia lah. Macam tu lah sebut. Maksudnya perkemas lah. Daripada sembang banyak, buat kerja banyak. Macam tu lah. Kadang cakap lebih-lebih pun sakit orang terasa apa susah juga lah. Cuma kaedah kita macam ni, kita mengaji pun kita memang ada kekurangan. Orang yang macam tu ada kekurangan, tak usah duk tengok ke orang-orang. Cuma yang tak elok, cover kan, buat kerja banyak, bagi elok apa yang tak elok. Macam tu lah kita punya prinsip sekarang. Dia kena ke arah tu lah. Tak usah duk tengok benda elok tak elok tu jatuh ke orang. Perbetulkan lah apa yang tak elok tu. Itu lagi baik lah. Lebih baik cakap dari sudut macam tu lah. Memang banyak benda tak betul, tapi jangan atas kaedah menjatuhkan orang lah. Macam tu lah. Apa dia? Bangun lah. Lagi bagus buat kerja lah, daripada duduk sibuk-sibuk cari aib orang buat apa. Kau tengok aib, hilangkanlah aib tu. Macam tu lah. Tu yang saya malas nak cakap banyak-banyak tu kan. Lagi dia lebih sangat itu. Lebih tu pun cakap tu banyak tu. Ada orang tak tahan tu, pedih tu kan. Tujuan apa-apa pun nak kata betul kan, apa perjalanan kita tak betul. Okey. Ya. Baik. Nisbah dalil tu selesai lah. Tabligh apa tu lagi? Kalau ada. Ya. Ya. Soalan dia dari sudut macam mana kita nak tahu kan.
Dia suruh kita berjemaah, dia pun tak jemaah Dia suruh kita ngapai, dia pun tak ngapai. Yang tu yang kaedah dia dari soalan tanya mengenai ada orang duk menyuruh orang buat baik tapi dia sendiri pun tak melakukan kebaikan apa yang disuruh pada orang. Yang tu lah antara juga benda yang kita kena muhasabah. Betul. Ya, betul. Yang tu yang kena berhati. Kita nak ajak orang sembahyang tahajud, kita pun tak sembahyang tahajud. Kita ajak orang ngampai Quran, kita pun tak ngampai Quran. Kita ajak orang baca Quran, kita pun tak baca Quran. Kita orang ajak selawat, kita pun tak selawat. Ni masalah ni. Jadi maksudnya ada benda perjalanan akidah kita tak betul Yang tu yang kita nak kena luruskan diri kita tu. Kalau tak memang dia ada istilah, memang ayat Quran tu memang tentulah ta'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Adakah kamu ajak orang untuk buat baik sedangkan kamu lupa diri kamu? Satu. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Besar sangat kemurkaan Allah Taala kamu kata apa yang kamu tak buat. Istilahnya macam katam mengajar anak dia berjalan lurus sedangkan dia pun berjalan bengkok. Yang itulah. Dia kata ke anak dia, kau jangan hisap rokok. Jangan ikut abah-abah dah terlajak, kau jangan hisap rokok. Bapak hisap rokok tak apa. Macam itulah dia. Jadi tak betul prinsipnya itulah. Satu antara kita dah belajar Rasul, lepas Rasul ni mesti maksum, tak ada rekod buruk. Baru cakap-cakap dia nanti orang pakai siapa? Tak ada orang akan ban dia balik di atas apa dia cakap. Dulu dia pun buat ganja, ni pun nak ambil ganja, nak suruh kita tinggal ganja kanan. Itu satu hal lah kan. Atas prinsip dakwah dia ada macam tu lah, supaya keberkesanan dakwah tu macam tu. Sehingga kan ada yang diberitahu ulama ke saya tak ingat ke Rasulullah. Masa beritahu ulama katanya ada seorang ibu bawa anak, dia kata anak dia sakit perut. Dia tahu sebenarnya apa masalah. Dia pun sedang mengenapi sakit perut tu. Kata dia tak apa, bawa balik anak kamu dulu. Esok datang dia tanya, apa anak saya macam ni, macam mana nak buat ni? Kata dia tak apa, bawa balik dulu. Sampai dia dah tinggalkan apa benda yang sepatutnya, dia pun kena masalah yang sama. Baru hari keempat tu ibu tu bawa anak datang, mula kata apa, kau tinggalkan anak kau bagi makan macam ni. Kata dia, kenapa tak abang hari tu? Hari ni muhabak, aku pun duk buat benda tu, aku pun duk sakit perut, ni aku dah tinggal benda tu, aku dah tak sakit perut, baru aku habak kat hang. Dia orang punya berhati-hati untuk menyampai tu, dia tak akan bercakap, melainkan dia dah buat dulu, dia dah kotakan apa yang ada pada diri, baru dia kata. Saya ngaji dulu banyak guru banyak sebut benda-benda macam tu lah. Contoh khutbah kan, saya tak ingat siapa nama-nama ulama. Saya selalu tak apa peduli nama-nama tokoh-tokoh ulama yang disebut tu. Dia ada seorang khotib, saya tak ingat pun zaman bila apa, tapi nak sebut pengajaran, tanilah prinsip di atas kata sebelum nak suruh orang, berdiri atas diri kita dulu. Yang tu adalah salah satu sebab keberkesanan dakwah. Itu satu hal. Apa saya nak sebut ialah ada seorang khotib ni, dia ni tempat dia duduk, dia seorang, memang khotib ni maksudnya dia imam, dia khotib tu, orang ramai cukup suka dengan dia. Pasal apa? Pasal dia, orang ramai cukup terkesan dengan kata-kata dia dalam isi kandungan khutbah dia. Kalau dia cakap ni, biasanya orang lain akan ikut. Jadi disuruh jemaah, jadi disuruh hak ni, jadi zaman tu ramai orang kafir, biasa Islam masa tu cemerlang kan. Ada orang kafir yang ditawan ni, banyak yang jadi hamba abdi pada orang Islam, banyak yang ditawan lah. Jadi pernah satu hari pergi jumpa khatib ni, dia kata, aku ni hamba, kata dia, aku nak minta engkau sikit. Apa dia? Kau tolong sampaikan satu khutbah. Buat apa? Bagi galakan kepada orang Islam ni, merdekakan hamba masing-masing, ceritakan kelebihan merdekakan hamba. Ilmu memang ada. Saya boleh bagi khutbah tu, kelebihan memerdekakan hamba. Sampai harta pusaka peraid, kalau tak ada waris kita dapat, kita adalah hukum seolah-olah wali nasab dia, wali akrab. Boleh cerita tu. Dia tunggu hampir 3 bulan, tunggu khutbah tak cerita lagi, tunggu khutbah tak cerita. Sampailah lebih kurang 3 bulan, baru khatib tu cerita bab merdekakan hamba.
Lepas dia cerita tu, semua bakat merdeka habis hamba. Hamba tu pun termerdeka lah. Pergi jumpa khatib tu. Dia kata, ya Syekh, kenapa engkau tak cerita 3 bulan dulu? Sekarang hamba orang cerita. Kata dia, bila engkau suruh tu, kata dia, aku kumpul duit, aku beli hamba. Dengan aku beli hamba tu, aku merdekakan hamba. Aku dah merdekakan hamba, baru aku cerita dalam kutubah aku supaya merdeka hamba. Dia buat dulu. Yang ni pun memang adalah atas ulama-ulama kita yang peka dan prihatin dalam bab ni. Dia akan buat diri kat diri dia dulu, boleh ajak orang. Yang ni salah satu ciri keberkesanan dakwah. Itulah. Macam mana pun dari sisi kaedah, disiplin ada macam ni. Yang ni pun ada bahas ulama kita. Kita ada apa? Itu tak dari sudut nisbah kita nak ajak keberkesanan tu. Dari segi tanggungjawab macam ni. Ada hukum fiqh macam ni. Orang ni minum arak, ni satu meja ni, orang ni minum arak, orang ni minum arak. Masing-masing minum arak. Orang ni minum arak, dia tengok orang tu minum arak, kau tak boleh minum arak. Minum arak ni haram. Kau kena tinggal minum arak. Walaupun dia tak minum arak. Pasal apa? Pasal dia minum arak satu hal, tapi dia tengok orang minum arak, dia kena tegah minum arak orang tu. Dan dia minum arak, dia buat dosa satu hal, tapi dia tak boleh biarkan tengok orang lain buat dosa. Salah. Membiarkan redha dengan dosa, satu dosa lagi. Dah dosa dia satu hal, dia tengok orang buat dosa, dia tak tegah, satu dosa lagi. Dan orang tu pula, dia minum satu hal, dia pula tengok orang ni dosa, walaupun dia tak minum arak, dia kena tegah orang tu minum arak. Kau minum arak ni berdosa tau. Yang kau minum apa? Aku minum, aku berdosa, aku tahu. Tapi engkau jangan tak tahu, yang tu berdosa, kau tinggalkan minum arak. Nampaknya kelakar sikit tak? Tapi dia bukan kelakar tu, tapi saya nak sebut ada kesedaran yang besar kat kita. Walaupun kita duk buat benda salah tu, benda baik yang kita nak suruh tu, memang benda baik, benda haram yang kita nak suruh tinggal, mau kena tinggal. Kat kita tu, dengan sedarnya kita tahu kita siapa. Wajib aja kita sedarkan diri kita siapa. Ada bahas macam tu lah. Jadi sebaik-baik keadaan macam mana? Semestilah orang yang dia boleh tunaikan apa yang dia nak suruh tu, semua dah dikotakan macam mana Nabi dan Rasul, contoh teladan yang sangat baik. Yang tu adalah sebaik-baik keadaan. Macam mana pun jadual kena susun, peraturan kena buat, walaupun katalah kita tak boleh laksanakan dia, tapi apa peraturan yang kena susun untuk menyebabkan orang jadi baik, susun. Disiplin dia tu. Contoh saya tak hafal Quran, saya hantar anak saya hafal Quran. Memang kata macam tu kan, mak bapak nak anak hafal Quran, mak bapak tak hafal Quran. Boleh macam tu kan? Macam mana? Susunlah apa yang boleh. Apa yang boleh. Sebaiknya macam mana? Kita hafal Quran dulu, baru suruh anak hafal Quran. Tu pun kadang kita hafal Quran, anak tak hafal Quran. Boleh faham saya sebut apa kan? Macam mana pun macam mana? Susunlah apa terbaik yang mana boleh. Nak tunggu kita hafal Quran baru nak suruh anak hafal Quran, pakat tak hafal Quran, semua pakat bengong habis semua pula nanti. Sikit dengan isu-isu macam tu lah. Jadi macam mana pun terbaik macam mana? Memang semestinya yang terbaik adalah orang yang sempurna, mengajak orang lain buat sempurna, baru kesempurnaan yang sejati akan berlaku. Tapi macam mana pun macam mana? Fazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Mudah-mudahan masing-masing dapat menerima manfaat satu sama lain. Itulah kali lalu. Nak dapat kesempurnaan memang orang tu terbaik. Terbaik. Satu kalau kita nak cari nisbah pemimpin, ketua macam mana? Cari yang the best yang dalam bab macam ni lah. Sekali lalu macam tu. Jadi nisbah kat kita pula kena berhati-hatilah, jangan gaduh nak suruh orang buat baik, tapi kita sendiri pun lupa diri kita untuk buat kebajikan tersebut. Pasal istilah macam mana, kenapa kita nak ajak orang buat baik sedangkan kita lupa kita buat kebaikan? Macam itulah. Nak sebut macam mana? Satu lagi tambah tuan. So nisbah kita ajak orang baik, kita tak boleh buat baik. Satu lagi, habis-habis tidak pun, kalau nisbah menderma saja, walaupun kita tak boleh derma, pasal kita tak ada apa nak derma, tapi kita tunjuk ke orang yang ada duit untuk menderma, kita tunjuk jalan kat dia di mana tempat yang kena derma. Pasal kita sekalipun tak boleh buat kebajikan untuk menderma macam tu, tapi kita tahu tempat nak derma macam mana, kita tak tunjuk orang untuk orang yang tak kerti nak derma ni, supaya dia derma di mana, kita tak tunjuk. Yang tu pun salah tak? Takkanlah kita nak ada duit derma, boleh derma macam mana, juta-juta derma baru nak suruh orang lain derma. Boleh? Faham saya sebut apa? Pasal ada yang Quran sebut, kita baca selalu tu,
ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'u'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Antara orang dusta agama ni apa? Walaupun dia miskin, dia susah, tapi dia tak nak ajak orang lain yang senang supaya tolong orang susah. Dia susah tu satu hal, tapi bila ada orang susah, dia tak nak jadi penghubung untuk menghubungkan orang senang kepada orang susah. Yang tu masalah. Jadi kalau kata kita ni tak hafal Quran, contohlah kan, tapi kita tak salurkan orang boleh hafal Quran untuk pergi duduk tempat hafal Quran, tu pun salah. Okey. Jadi usahalah untuk laksanakan kebajikan sedapat mungkin. Hadanallah ila siratal mustaqim. Satu kaedah kita bukan tengok buruk orang, tapi mana aib tu tutup, bangun untuk banyak bekerja daripada banyak mengata. Yang itulah. Prinsip tu kena bina diri kita, insya-Allah. Pondok kita pun kalau kita buat macam tu, insya-Allah berjaya. Insya-Allah. Itu dulu. Kita tak buat baik tapi kita suka orang buat baik. Dari segi kaedah untuk sekurang-kurang tahap, walaupun kita tak boleh buat baik, tapi kita support orang buat baik. Sekurang-kurangnya kita suka orang buat baik, walaupun kita belum boleh buat baik. Itu tanda ada iman, tapi sangat nipis lah. Tapi iman ada. Jangan orang baik buat baik, kita tak suka di atas kebaikan yang dia buat. Oh, yang tu masalah. Orang kita tak boleh buat baik, orang tu contoh orang ada buat baik, kita tak boleh buat baik, tapi kita suka dia buat baik tu, alhamdulillah. Dan tu ada orang katalah misalnya dia tak boleh main mengaji tapi dia suka tengok orang main mengaji, alhamdulillah. Siapa? Tu ciri iman besar tu. Pasal dia suka tengok orang main mengaji. Habis-habis dah tu dia ambil lah rambutan ni, jamu orang-orang mengaji. Boleh jugalah makan rambutan saya. Saya nak pergi, saya doalah untuk saya pun boleh pergi mengaji. Dia doa pula macam tu. Sekali pun tak boleh buat. Tak apa, doa untuk dia. Itu sekali lalu memang nak sebut antara satu sikap baik yang kena ada, habis-habis tidak apa dia, walaupun kita tak boleh buat kebaikan, kita kena ada suka pada nak buat kebaikan walaupun kita belum boleh bangun untuk buat kebajikan. Yang tu kot bahasa. Hadanallah. Itu dulu. Tabligh dengan menegah mungkar. Dia ada am khas, itulah. Umum tabligh tu sampai tu buat ilmu apa, pengetahuan, suruhan, larangan, galakan, itulah penyampaian. Fakta, hukum hakam, menyampai. Kalau tegah mungkar tu memang benda yang salah, larang benda tu dibuat. Dia tabligh dari sudut menyampaikan apa yang tak betul tu supaya benda betul tu ditinggal. Dia ada am khas lah. Kalau tengok dari sudut apa beza antara tabligh dengan nahi mungkar ataupun sebaliknya amar ma'ruf. Am khas. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana min nur hidayatika kama nawwartal arda min nur syamsika wa lana abada bi rahmatika ya arhamar rahimin warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa sallim tasliman ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillah.